Okey, baik, tajuk yang terakhir sekali dalam tajuk bumi, bulan dan matahari ini adalah berkenaan dengan takwim qamari. Okey. Baik. Apa itu takwim? Takwim dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya adalah kalender. Okey, kalender. Kalender qamari. Qamar pun dalam bahasa Arab juga, dalam bahasa Melayunya qamar ni terjemahan dia bukan bulan lah. Ya. Takwim bulan. Apa benda tu takwim bulan? Okey. Takwim yang kita gunakan ialah takwim Masihi. Ya, yang ni ataupun kalender Masihi ya. Ni yang kita biasa guna, kalender Masihi. Okey, takwim yang kita gunakan takwim Masihi yang menunjukkan kedudukan bumi semasa edaran mengelilingi matahari. Okey, senang cerita kalau ini matahari. Okey, ni bumi. Bumi kan berputar mengelilingi matahari kan. Kalender Masihi ataupun takwim Masihi ini direka mengikut putaran bumi mengelilingi matahari. Itu kalender Masihi dibuat. Okey. Takwim yang dibina berdasarkan fasa-fasa bulan pula dikenal sebagai takwim qamari ataupun ni bulan berputar mengelilingi bumi dalam masa yang sama mengelilingi matahari. Jadi takwim qamari ini dibina berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Itu bezanya. Takwim Masihi yang biasa kita pakai di rumah adalah mengikut putaran bumi mengikut peredaran bumi mengelilingi matahari. Takwim qamari peredaran bulan mengelilingi bumi. Okey. Jadi takwim ini ialah takwim qamari. Yang sebelah ni takwim qamari Islam yang dipanggil takwim hijrah ataupun bulan hijrah yang kita dah biasa belajar lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamil Awal, Jamal Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulhijjah. Kalau kita perasan tarikh tak sama ya. 7 hari bulan takwim Masihi ya. Okey, kita contohlah. 9 hari bulan takwim Masihi dia tak sama dengan tarikh bagi kalender qamari lain. 10 hari bulan. Nampak? 16 hari bulan kalender Masihi, 17 tak sama ya. Okey. 26 hari bulan kalender Masihi tak sama dengan tarikh kalender qamari. Okey, baik. Jadi fasa-fasa bulan yang kita dah belajar hari tu mengikut ataupun berdasarkan video kita yang kedua adalah kalau kita nak kenal pasti bila dia keluar, kita boleh lihat pada kalender qamari. Sebab apa? Dia adalah berdasarkan fasa-fasa bulan yang dikenal sebagai takwim qamari. Bahagian takwim qamari ini dibina berdasarkan fasa-fasa bulan, kita boleh tahu bila bulan-bulan tersebut keluar. Sebagai contoh 15 Zulkaidah ataupun separuh daripada bulan, dalam satu bulan kan ada 30 hari. 15 tu separuh hari, separuh daripada bulan. 15 hari itu separuh daripada 30 hari. Pada hari ke-15 bulan qamari atau fasa bulan pada hari itu ialah bulan purnama. Sekejap lagi kita tengok kenapa dia kata bulan purnama. 1 Zulhijjah pada hari pertama bulan qamari, fasa bulan pada hari itu ialah anak bulan. Kita akan tengoklah sekejap lagi. Baik, kita tengok info ni ya. Kalau kita orang Islam, kita biasa pakai kalender hijrah ataupun kalender qamari ni. Takwim qamari, orang Cina dan orang Hindu ialah gabungan takwim qamari dan takwim Masihi yang disebut takwim lunisolar. Jadi untuk masyarakat Cina dan Hindu, mereka menggunakan takwim lunisolar. Okey. Baik, itu info yang penting ya. Baik, ini kalender lah. Ini masih yang biasa kan kita pakai di rumah ataupun dipanggil kalender kuda ya. Sebab apa kuda? Sebab ada gambar kuda ni. Alright. Okey, ini kalender Masihi. Yang ini tarikh kalender Masihi, ini tarikh kalender qamari di atas tu. Baik, tarikh fasa-fasa bulan. Okey, ini yang saya sebut tadi tu. Sebulan ada 30
matahari. Maksudnya bulan mengelilingi bumi lengkap daripada sini pergi pusing balik 8 fasa bulan ni 30 hari. Jadi separuh di pusingan bulan kepada matahari adalah 15 hari, betul tak? 30 bagi 2 15 hari. Dia pusing bersini separuh 15 hari. Lepas tu pusing balik sini 15 hari lagi. Baik. Jadi untuk anak bulan keluar biasanya dalam takwim qamari adalah pada tarikh 1 hingga 2 hari bulan. Lepas tu meningkat bulan sabit baru 3 hingga 6 hari bulan. Biasanya bulan sabit akan keluar. Kamu boleh lihatlah di langit waktu-waktu malam, boleh lihat pada tarikh. Tapi syaratnya kena tengok kalender qamari lah. Ya, jangan kamu tengok kalender Masihi ni. Okey, 7 hingga 10 hari bulan separa baru. 11 hingga 13 hari bulan hampir purnama. Bulan purnama adalah pada 14 hingga 16 hari bulan. Separuh, lebih kurang separuh daripada 30 hari bulan. Okey, separuh daripada dia adalah bulan purnama. Itu bulan hampir purnama lama 17 hingga 20 hari bulan. Bulan separa 21 hingga 24 hari bulan biasanya dia keluar. Dan kembali balik bulan sabit lama biasanya pada 25 hingga 28. Kamu tengok bentuk dia lain ya. Dia terbalik ya, terbalik tarikh pun berbeza. Jadi kamu bolehlah mulai sekarang lihat di langit waktu malam, kalau ada bulan terbentuk macam ni, kamu tengok kalender qamari. Okey. Jadi itulah tarikh-tarikh yang biasanya fasa-fasa bulan ini keluar. Ada 8 fasa bulan dan tarikh juga berbeza. Diharapkan info ini dapat membantu kamu mengenal pasti tarikh-tarikh di mana fasa-fasa bulan ini keluar. Okey. Baik. Okey, ini ulang kajilah revision mengenai dengan tajuk ini, fenomena bumi dan bulan. Boleh baca ya. Bulan berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari. Arah putaran dan edaran bumi adalah dari arah barat ke timur. Tempoh putaran ialah 1 hari ataupun 24 jam. Okey. Tempoh edaran dia ataupun peredaran bumi mengelilingi matahari ini 365 hari. Setahun lah ataupun 12 bulan. Okey, kesan putaran bumi ni macam gasing ni menghasilkan satu kejadian siang dan malam. Kita dah bincang, boleh rujuk video yang lepas. Perubahan kedudukan matahari, perubahan arah dan panjang bayang-bayang. Okey, ada 3 kesan putaran bumi ni. Okey, boleh rujuk pada video-video yang lepas lah. Okey, bagi tajuk bulan pula, kita ada cover berkenaan dengan bulan memantulkan cahaya matahari. Dia tak mengeluarkan cahaya sendiri, dia memantulkan cahaya matahari. Dia berputar dan beredar dari arah barat ke timur, sama macam bumi punya putaran dan peredaran juga. Okey, tempoh putaran edaran adalah sama, iaitu 27 1/3 hari. Yang kena ingat ni fakta penting ni ya. Okey, perubahan kedudukan bulan semasa mengelilingi bumi menghasilkan fasa-fasa bulan. Kita ada 8 fasa bulan yang kita dah bincang. Okey. Jadi perubahan kedudukan tersebut yang menghasilkan fasa-fasa bulan ini. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk tajuk bumi, bulan dan matahari. Diharap 3 video yang dihasilkan dapat membantu kamu memahami topik ini. Dan kamu juga boleh merujuk video-video lain di YouTube ataupun di mana sumber untuk menetapkan pemahaman kamu. Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.